Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ni Muhammad M. bin Musa, nombor metrik 264986. Hari ini saya akan membentangkan tajuk cadangan penyelidikan saya iaitu impak pandemik COVID-19 terhadap peniaga-peniaga kecil di Pekan Rabu Alostar Kedah. Okey, sekarang saya akan membentangkan tentang bab 1 iaitu pengenalan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, COVID-19 didefinisikan sebagai salah satu jenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Majoriti pesakit yang telah dijangkiti virus COVID-19 akan mengalami gejala seperti kesukaran bernafas sehingga memerlukan rawatan khas sekiranya mengalami masalah pernafasan yang teruk. Hal ini sekaligus meledakkan krisis dan kemelesatan ekonomi di seluruh negara dan dunia. Selain itu, COVID-19 juga memberikan impak negatif, bukan hanya memberi kesan psikologis seperti kemurungan, kegelisahan dan juga tekanan, bahkan ia turut memberi kesan kepada aktiviti penutupan ekonomi seperti aktiviti perniagaan tidak boleh dijalankan, penjarakan sosial diperlukan, tiadanya perhubungan antara penjual dan pelanggan serta berlakunya gangguan untuk penghantaran produk. Di Malaysia, sektor perniagaan kecil adalah salah satu sektor yang paling terkesan secara langsung disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan. Hal ini merencatkan pendapatan yang diperoleh oleh peniaga kecil khasnya di kawasan bandar maupun luar bandar. Jelaslah COVID-19 ini memberikan impak yang negatif lebih-lebih lagi terhadap peniaga-peniagaan kecil. Seterusnya, 1.2 iaitu latar belakang kajian. Kompleks Pekan Rabu merupakan salah satu tarikan yang menarik kerana kebanyakan peniaga akan menjalankan perniagaan kecil mereka di tempat tersebut seperti jualan makanan, kuih, pakaian, songkok, cenderamata, kraftangan serta produk industri kecil yang sederhana. Oleh hal yang demikian, kebanyakan orang akan menjalankan perniagaan mereka di Pekan Rabu Alostar, lebih-lebih lagi kepada mereka yang menjalankan perniagaan kecil kerana Pekan Rabu merupakan tempat yang membangun dan merupakan tempat kunjungan orang ramai termasuk pelancong daripada negara asing. Okey, seterusnya ialah penyataan masalah di mana peniaga yang menjalankan perniagaan kecil mereka di Pekan Rabu Alostar telah menghadapi tekanan kewangan yang besar sekaligus melenyapkan pendapatan dalam kalangan mereka kerana jualan produk mereka telah mengalami kemerosotan akibat COVID-19. Hal ini kerana peniaga mereka kurang mendapat sambutan dan permintaan daripada orang ramai akibat kekurangan kehadiran pelanggan yang datang ke tempat mereka. Selain itu, kegiatan perniagaan di Pekan Rabu kini melalui fasa suram apabila tiada lagi kehadiran pelancong susulan pandemik COVID-19. Terdapat 3 persoalan kajian dalam kajian ini, di mana yang pertama ialah berapa banyakkah peniaga-peniaga kecil di Pekan Rabu yang terjejas akibat COVID-19. Yang kedua, adakah faktor-faktor selain daripada pandemik ini turut memberikan impak negatif terhadap peniaga-peniaga kecil di kawasan berkenaan. Dan yang terakhir adalah apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membantu peniagaan kecil yang terjejas di kawasan berkenaan. Terdapat 2 objektif kajian iaitu objektif umum dan objektif khusus, di mana objektif umum adalah merupakan kajian untuk melihat impak wabak COVID-19 terhadap peniaga-peniagaan kecil di Pekan Rabu Alostar Kedah, dan objektif khusus terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah untuk mengkaji berapa banyakkah peniaga-peniagaan kecil di Pekan Rabu yang terjejas akibat COVID-19. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti sama ada faktor-faktor lain selain daripada pandemik COVID-19 ini yang turut memberikan impak negatif terhadap peniaga-peniagaan kecil di kawasan berkenaan. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam membantu peniaga-peniagaan kecil yang terjejas di kawasan berkenaan. Terdapat 3 kepentingan kajian dalam kajian ini, iaitu yang pertama adalah kajian ini adalah untuk mendedahkan pengkaji berkaitan dengan impak wabak COVID-19 terhadap peniaga-peniagaan kecil di Pekan Rabu. Yang kedua adalah kajian ini juga untuk menerangkan kepada pihak berkepentingan mengenai faktor-faktor lain yang turut memberikan impak negatif terhadap peniaga-peniagaan kecil di Pekan Rabu selain daripada wabak COVID-19. Yang ketiga adalah untuk melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam membantu peniaga-peniagaan kecil yang terjejas di kawasan berkenaan. Okey, kesimpulan untuk bab 1 ini adalah bab 1 ini lebih tertumpu kepada perbincangan elemen-elemen terpenting seperti pendahuluan, latar belakang kajian, penyataan masalah, persoalan kajian dan kepentingan kajian. Kajian bab 1 ini juga menjelaskan dengan terperinci mengenai tajuk yang dipilih sama ada berhubung kait dengan objektif yang dibuat. Oleh itu, kesemua aspek yang terdapat dalam bab 1 ini akan menentukan hasil kajian pada bab seterusnya, sama ada objektif kajian ini tercapai atau sebaliknya. Sekarang kita beralih kepada bab yang kedua iaitu sorotan karya. Okey, terdapat beberapa kajian lepas yang hampir serupa yang dilakukan oleh beberapa pengkaji lain mengenai kesan COVID-19 terhadap masyarakat di sesuatu kawasan sama ada dalam atau luar negara. Tetapi di kawasan yang dipilih pengkaji masih tidak ada kajian yang dijalankan. Seterusnya kita pergi kepada konsep kajian. Okey, peniaga-peniagaan kecil merupakan perkataan-perkataan yang berbeza dan disatukan menjadi sebuah perkataan yang mempunyai makna atau definisi yang baru. Peniaga merujuk kepada orang yang menjalankan kegiatan jual beli barangan atau melakukan kegiatan perkhidmatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang melibatkan diri dalam kegiatan jual beli. Perniagaan pula adalah sebuah bentuk organisasi yang sah dan diiktiraf untuk menyediakan barangan dan perkhidmatan atau kedua-duanya kepada pelanggan
perniagaan dan entiti-entiti kerajaan, manakala kecil pula bermaksud sempit atau tidak luas. Perusahaan kecil dan sederhana (PKS) adalah salah satu pemacu ekonomi di negara Malaysia. Hal ini demikian kerana perusahaan kecil dan sederhana di negara Malaysia menyumbang sekitar 60% daripada KDNK, keluaran dalam negara kasar, dan juga memberikan peluang pekerjaan kepada banyak komuniti. Terdapat beberapa kajian lepas yang dilakukan oleh pengkaji terdahulu, iaitu yang pertama adalah jumlah peniaga-perniagaan kecil yang terkesan akibat wabak pandemik COVID-19. Okey, menurut kajian yang dijalankan oleh Kataro pada tahun 2020, berpendapat langkah penutupan dan penyekatan sosial di kebanyakan negara telah memberi ancaman dan impak yang serius ke atas penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan dan insolvensi, terutamanya bagi mereka yang terlibat dalam sektor industri dan sederhana. Hal ini demikian kerana berdasarkan sesi wawancara yang dilakukan oleh International Institute of Rural Reconstruction pada tahun 2020 ke atas usahawan IKS wanita di luar bandar Afrika, mendapati kumpulan usahawan tersebut memberi maklum balas yang sangat buruk, di mana mereka sangat tertekan kerana produk pasaran yang terhad dan tertutup, penjualan yang sangat rendah, mobiliti terhad, tiada alternatif pendapatan sekaligus menyebabkan kehidupan mereka terjejas sepenuhnya sewaktu pandemik COVID-19 berlangsung. Okey, yang kedua ialah kajian lepas yang mengenai faktor-faktor lain yang menjejaskan keuntungan peniaga-perniagaan kecil selain daripada COVID-19. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Suhaila Sohaili dan Muhammad Firdaus, mendapati beberapa faktor lain yang mempengaruhi keuntungan peniaga, antaranya adalah tidak mengutamakan pelanggan, merupakan salah satu faktor yang menjejaskan keuntungan peniaga-perniagaan kecil kerana pelanggan merupakan salah satu aset utama dalam sesebuah aktiviti perniagaan. Pelanggan merupakan raja dalam aktiviti jual beli. Hal ini demikian kerana mereka membawa duit untuk dijadikan pertukaran dengan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Selain itu, tidak mempunyai daya saing pada produk atau perkhidmatan yang diberikan juga menjadi salah satu faktor yang boleh menjejaskan keuntungan peniaga-perniagaan kecil. Sesebuah perniagaan hendaklah memberikan ciri-ciri unik atau kelebihan kepada produk atau perkhidmatan yang diberikan agar mampu bersaing dengan produk atau perkhidmatan yang sedia ada. Okey, seterusnya ialah kajian lepas mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membantu perniagaan kecil yang terjejas. Kerajaan membantu menerusi pakej rangsangan ekonomi PRE 2020 akan terus membantu individu serta perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas akibat COVID-19. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ayu Kartika pada tahun 2020, hal ini kerana menerusi PRE 2020, kerajaan telah menyediakan beberapa tabung pembiayaan kewangan bagi individu dan PKS yang terkesan. Selain peruntukan untuk membantu PKS mengekalkan operasi perniagaan, melindungi pekerjaan dan menggalakkan pelaburan domestik, bank-bank tempatan turut mengambil langkah menyokong individu PKS dengan pelbagai bantuan khas, kemudahan pinjaman, kemudahan penyusunan dan penjadualan semula serta moratorium selama 6 bulan untuk perniagaan PKS dan individu yang telah diperuntukkan. Kerajaan juga telah memberikan bantuan kepada peniaga kecil yang terjejas akibat COVID-19 dengan memberikan bantuan menerusi Geran Khas Prihatin iaitu GKP. Okey, terdapat perbezaan antara kajian penyelidik dengan kajian yang lepas, di mana perbezaan kajian ini dengan kajian terdahulu ialah kajian ini lebih fokus kepada impak wabak COVID-19 terhadap peniaga-perniagaan kecil di perkara buah Alor Kedah. Kajian-kajian sebelumnya pula lebih memfokus kepada perniagaan yang lebih besar, perhotelan dan syarikat besar. Oleh itu, terdapat perbezaan waktu antara kajian terdahulu dengan kajian ini. Okey, untuk kesimpulan bab 2 ini, pengkaji mengkaji kajian-kajian lepas untuk dijadikan sebagai panduan dan kesinambungan idea bagi meneruskan kajian-kajian yang dilakukan. Contohnya, sorotan karya bagi faktor lain yang menjejaskan keuntungan peniaga dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan dalam membantu peniagaan kecil yang terkesan akibat COVID-19. Selain itu, pengkaji juga dapat menganalisis perbezaan antara kajian lepas yang telah dibuat dengan kajian hendak dilakukan dari segi pemboleh ubah yang digunakan supaya tidak wujudnya persamaan dengan kajian yang terdahulu. Sekarang kita beralih kepada bab 3 iaitu metodologi kajian. Dalam bahagian metodologi kajian, pengkaji akan menghuraikan dengan lebih terperinci berkenaan kajian yang akan dijalankan. Penerangan adalah meliputi hipotesis dan teknik kajian, sumber data, kaedah pengumpulan dan kaedah menganalisis maklumat dan data. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2005, metodologi bermaksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Manakala menurut Fuad pada tahun 2017 menyatakan bahawa metodologi kajian adalah kaedah-kaedah tentang bagaimana sesuatu kajian itu dijalankan, yang meliputi langkah-langkah dan tata cara yang digunakan untuk mencapai semua objektif kajian, ianya melibatkan hipotesis, teknik, instrumen dan skop kajian yang digunakan untuk mengumpul, menguji dan menganalisis maklumat dan data kajian. Okey, hipotesis kajian. Hipotesis kajian adalah andaian awal ataupun sementara yang dibuat oleh pengkaji mengenai hubungan atau punca dengan masalah. Hipotesis yang dicadangkan oleh pengkaji hendaklah dibuktikan melalui ujian sama ada hipotesis tersebut dapat diterima ataupun ditolak mengenai sesuatu konsep atau teori.
Terdapat beberapa teknik kajian yang digunakan oleh pengkaji, iaitu yang pertama adalah sumber data. Sumber data ini terbahagi kepada dua, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data asal yang dikumpul secara khusus bagi menjawab objektif kajian yang dilakukan oleh pengkaji. Melalui data primer ini, pengkaji mendapatkan data dengan penelitian secara langsung daripada sumber melalui kerja lapangan yang dilakukan. Antara data primer yang digunakan dalam kajian ini adalah tentang impak wabak COVID-19 terhadap peniaga-peniaga kecil di Perkara Bu Alor-Star Kedah. Melalui pengurutan data secara primer ini, diharapkan pengkaji dapat memperoleh maklumat yang paling tepat untuk menganalisis dengan lebih terperinci dan berkesan. Okey, data sekunder pula merupakan sumber data penelitian yang diperoleh daripada media perantaran dan merupakan data yang sedia ada. Data ini diperolehi secara tidak langsung daripada sumber. Melalui kajian ini, pengkaji menggunakan data sekunder seperti buku, akhbar, internet, jurnal, kajian tesis lepas dan terbitan lain. Okey, teknik kajian yang kedua adalah bentuk soal selidik. Terdapat dua bentuk soal selidik, iaitu terbuka dan tertutup. Dan ia juga terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C dalam kajian ini. Di mana soalan di bahagian A meliputi soalan berkenaan dengan demografi dan latar belakang responden, manakala soalan di bahagian B pula responden ditanya tentang impak pandemik COVID-19 terhadap peniaga-peniaga kecil di Perkara Bu Alor-Star Kedah dan faktor selain daripada COVID-19 yang menjejaskan keuntungan peniaga-peniaga kecil. Selain itu, pada bahagian C, responden juga ditanya tentang pendapat mereka berkaitan dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan. Selain itu, pengkaji juga menggunakan kaedah temu bual bersemuka. Hal ini demikian kerana untuk memudahkan pengkaji mengesan jika responden memberi jawapan yang tidak ikhlas dan responden berpeluang mendapat maklum balas atau penjelasan lanjut jika soalan tidak jelas. Okey, teknik kajian yang ketiga adalah kaedah pengumpulan maklumat dan data. Di dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah tinjauan, iaitu kaedah tinjauan menggunakan kos yang rendah dan masa yang lebih singkat. Hal ini demikian kerana pengkaji tidak perlu mengambil maklumat dan data daripada keseluruhan populasi sekiranya subjek kajian atau responden tiada di lapangan kajian. Pengkaji boleh mendapatkan responden lain sebagai pengganti. Borang soal selidik akan diberikan kepada peniaga-peniaga kecil di kawasan tersebut sahaja. Seterusnya ialah kaedah menganalisis data. Okey, kaedah menganalisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, di mana pengkaji menggunakan analisis statistik deskriptif untuk melihat peratusan responden yang terkesan akibat wabak COVID-19 ini. Seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen kajian terbahagi kepada peralatan, perisian komputer dan perkakasan. Okey, bagi memudahkan pengkaji untuk melakukan pengiraan data responden berdasarkan borang soal selidik, pengkaji telah menggunakan beberapa peralatan perisian komputer seperti Microsoft Excel untuk memindahkan maklumat yang terdapat di dalam borang soal selidik. Pengkaji juga menggunakan thumb drive sebagai alat mudah alih dan komputer yang mampu melakukan regresi. Antara perisian komputer yang digunakan sepanjang kajian yang dijalankan ini adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel bagi mengumpul dan menganalisis data dari soal selidik yang diedarkan. Seterusnya ialah skop kajian. Skop kajian menjelaskan ruang lingkup kajian yang dikaji seperti sasaran kajian, kawasan kajian dan jangka masa kajian. Okey, sasaran kajian meliputi responden dan sampel kajian, iaitu responden. Kajian ini melibatkan kawasan kajian di Alor-Star serta memberi fokus hanya kepada peniaga-peniaga kecil di kawasan Perkara Bu Alor-Star Kedah sahaja. Manakala sampel, jumlah peniaga kecil di Perkara Bu adalah ramai. Sampel kajian hanya diambil seramai 40 orang sahaja. Pengkaji juga menggunakan pensampelan berbola salji, iaitu responden kajian diminta untuk mencadangkan responden lain yang menjalankan perniagaan kecil. Pensampelan tujuan turut digunakan mengikut kumpulan subjek, iaitu kumpulan yang hanya menjalankan perniagaan kecil sahaja. Okey, kawasan kajian. Pengkaji telah memilih Perkara Bu Alor-Star Kedah sebagai lokasi menjalankan kajian. Melalui kajian ini, pengkaji hanya memfokuskan kajian ke atas peniaga yang menjalankan perniagaan kecil yang berada di kawasan tersebut. Okey, jangka masa kajian. Kajian ini dijalankan selama sebulan bermula daripada 1 Jun sehingga 1 Julai 2021. Okey, kesimpulan untuk bab 3 ini adalah bab 3 telah menjelaskan kaedah yang akan dijalankan dalam kajian ini. Urutan kajian dari bab 1 hingga bab 3 amat penting dan perlu diikuti supaya tidak berlaku kesilapan dalam menjalankan kajian ini. Kajian ini juga menggunakan kaedah kuantitatif untuk mendapatkan maklumat dan data kajian daripada responden. Data yang telah diperoleh akan dikumpul dan diproses dengan lebih terperinci dalam bab yang seterusnya. Sekian, itu sahaja daripada saya.